Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Dunia 10. Hasrat rakyat dan kepimpinan Malaysia agar Palestin diterima sebagai anggota penuh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB serta kesaan Gejatan Senjata telah disampaikan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi catatan di Facebook berkata, gesaan seiring kenyataan Antonio di sidang Muncak Pergerakan Negara-Negara Berkecuali di Kampala, Uganda yang menegaskan hak Palestin untuk membina sebuah negara merdeka tidak boleh dinafikan. Tambah Perdana Menteri, keamanan dan kedamaian hanya dapat dicapai dan dipertahan jika hak sebenar dikembalikan kepada yang berhak. Tegas beliau, Malaysia kekal dengan pendirian berprinsip bahawa Palestin berhak membentuk sebuah negara merdeka dan berdaulat berdasarkan garis sempadan pra 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kota. Pendudukan Israel mesti ditamatkan. Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menegaskan tindakan kerajaan rejim Zionis menolak penyelesaian dua negara untuk konflik Israel-Palestin sebagai tidak boleh diterima. Malah ia akan menyemarakkan lagi semangat pejuang-pejuang di serata tempat. Guterres bercakap pada mesyuarat peringkat tinggi Majlis Keselamatan PBB UNSC berhubung isu yang membelenggu Asia Barat semalam. Majlis dibarisi 15 negara anggota itu telah lama mendukung visi dua negara terbabit bersama sempadan yang selamat dan diiktiraf. Palestin mahu negaranya merangkumi tebing barat, Baitul Maqdis Timur dan semenanjung Gaza iaitu wilayah dirampas Israel pada 1967. Dalam pada itu, Guterres menekankan seluruh populasi Gaza sedang mengalami kemusnahan begitu pantas dan pada skala tidak sejajar dalam sejarah kebelakangan ini. Minggu lalu, pemimpin Zionis Benjamin Netanyahu dilaporkan berkeras mahu menguasai kawalan keselamatan ke atas semua kawasan di barat Sungai Jordan meliputi wilayah-wilayah Palestin. Malah secara terang-terangan tidak kisah ia bercanggah dengan prinsip kedaulatan negara. Usaha pengantaraan untuk mencapai gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tebusan antara Israel dan Hamas masih diteruskan. Jurucakap Kementerian Luar Qatar mendakwa beberapa pihak cuba merosakkan reputasi Qatar namun tidak menyatakan butiran khusus. Namun ia tidak menghalang mereka melaksanakan peranan dalam mencapai keamanan. Doha sedang berhubung dengan Amerika Syarikat untuk menghentikan perang Israel selain memudahkan kemasukan bantuan kemanusiaan ke semenanjung Gaza. Serangan maut Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lalu membunuh sekurang-kurangnya 25,490 rakyat Palestin dan mencederakan 63,354 yang lain. Sementara itu, 85% penduduk Gaza hilang tempat tinggal. Menteri Luar Iran menganggap keputusan Amerika Syarikat dan Britain menyerang Yaman adalah satu kesilapan strategik. Iran memberi amaran serius kepada kedua-dua negara terbabit dan tindakan akan diambil. Amerika Syarikat, AS dan Britain melancarkan serangan terbaru ke atas Houthi di Yaman sebagai tindak balas kepada serangan berterusan laluan perkapalan di Laut Merah. Serangan kali ini menyasarkan tapak penyimpanan bawah tanah Houthi dan lokasi yang dikaitkan dengan keupayaan peluru berpandu dan pengawasan udara. AS mendakwa ia bagi mengganggu dan melemahkan keupayaan Houthi untuk mengancam perdagangan global dan pelaut. Saudara, sekurang-kurangnya 569 Rohingya dilaporkan maut atau hilang ketika cuba melarikan diri dari Myanmar atau Bangladesh tahun lalu. Menurut PBB, ia angka tertinggi sejak 2014. PBB menggesa tindakan segera untuk melindungi kumpulan etnik minoriti itu. UNHCR dalam kenyataan berkata kematian atau kehilangan berlaku ketika percubaan menyeberangi Laut Andaman atau Teluk Bengal oleh hampir 4,500 Rohingya. UNHCR menyeru pihak berkuasa pantai serantau untuk mengambil tindakan segera untuk mencegah tragedi masa depan. Sekian berita dunia dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.